Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Anak-anak yang Ustazah kasih sekalian, hari ini kita akan sama-sama mempelajari satu tajuk baru, iaitu adab berkomunikasi. Apa yang anak-anak tahu tentang maksud komunikasi? Komunikasi ialah satu perhubungan antara dua individu atau lebih melalui perantaraan yang tertentu. Sebagai contoh, telefon, surat, fax, email dan sebagainya. Anak-anak sekalian, Islam telah menggariskan prinsip komunikasi yang bermaksud setiap proses komunikasi kita perlu berlandaskan beberapa prinsip. Yang pertama, qaulan karimah, iaitu kata-kata yang kita keluarkan dari mulut kita mestilah kata-kata yang baik. Yang kedua, qaulan sadida. Kata-kata yang dikeluarkan daripada mulut seseorang itu perlulah kata-kata yang benar dan tepat. Yang ketiga, qaulan balighah. Kata-kata yang kita keluarkan atau ungkapan yang kita ucapkan perlulah tepat dan betul berkaitan dengan apa yang kita ucapkan, bukanlah gosip atau dongengan semata-mata. Ustazah sambung untuk prinsip yang seterusnya. Yang keempat, qaulan ma'rufah. Apakah yang anak-anak faham tentang qaulan ma'rufah? Ma'rufah bermaksud baik. Ini bermaksud apa-apa yang kita keluarkan, yang kita ucapkan perlulah perkataan yang baik-baik sahaja. Yang kelima, qaulan layyinah. Kata-kata yang lembut. Kata-kata yang lembut bermaksud kata-kata yang kita ucapkan adalah kata-kata yang tidak menyakitkan hati para pendengar. Dan yang terakhir, qaulan maisurah. Qaulan maisurah pula ialah kata-kata yang mudah difahami, tidak menyulitkan dan memudahkan orang faham apa yang kita sampaikan. Sekarang kita rujuk pula kepada adab berkomunikasi. Bagaimanakah sebenarnya cara untuk kita berkomunikasi atau berhubung dengan orang lain? Yang pertama, dalam kita berkomunikasi, kita tidak perlu lalai dalam ibadah dan tugas. Saya terangkan di sini ialah, walaupun kita sibuk dalam urusan berkomunikasi atau berhubung dengan orang lain, ibadah dan tugasan adalah poin utama dalam hidup kita. Yang kedua, guna bahasa yang sesuai. Jangan gunakan bahasa yang boleh menyakitkan hati pendengar, malah menyebabkan pendengar itu benci atau tidak suka kepada kita. Yang ketiga, maklumat yang disampaikan hendaklah sahih, tepat dan betul. Sebagaimana yang biasa kita dengar di corong-corong radio ataupun TV. Tidak pasti, jangan kongsi. Ada dua lagi tambahan pada adab berkomunikasi sesama kita. Yang keempat, tidak sebarkan fitnah dan buka aib orang lain. Ada kala dalam masa kita berkomunikasi atau bercerita dengan orang lain, kadang-kadang apa yang kita ceritakan itu telah menimbulkan fitnah dan kadang-kadang membuka aib orang lain. Sebagaimana yang kita ketahui dalam Islam, membuka aib orang lain amat besar dosa. Dan yang kelima, masa dan tempat yang sesuai. Kadang-kadang Ustazah tengok ada anak-anak murid Ustazah yang berkomunikasi tidak tepat pada masa dan tempat. Sebagai contoh, semasa kita menuntut ilmu, semasa dalam kelas, adakah perlu kita berbual dengan kawan-kawan, sedangkan di depan kita ada guru yang tengah menyampaikan ilmu. Dan yang kedua, kadang-kadang Ustazah lihat waktu petang-petang, ada yang sambil menunggang motosikal, sambil bercakap dengan melalui handphone. Adakah tempat dan masa yang sesuai itu? Bukan apa, kerana kita takut ada malapetaka yang lebih besar menunggu pada anak-anak. Setiap sesuatu yang Islam ajar atau tunjuk kepada kita, ada kebaikan atau hikmah di sebaliknya.
Seandainya kita beradab ketika berkomunikasi dengan orang lain, terhadap individu tersebut ada beberapa kebaikan. Saya senaraikan di sini. Yang pertama, jika kita berkomunikasi dengan baik, ilmu pengetahuan akan meningkat. Seterusnya dapat membezakan kita antara yang baik dengan yang. Yang kedua, lahir individu berakhlak mulia kerana menjaga tata susila percakapan. Dan yang ketiga, segala masalah yang berkaitan akan dapat diselesaikan dan mudah kerana kita saling bertolak ansur dan memahami antara satu sama lain. Apa pula hikmah beradab ketika berkomunikasi terhadap masyarakat sekitar? Sekiranya kita berkomunikasi dengan baik, niscaya hidup aman harmoni kerana tidak berlaku sebarang perselisihan faham. Yang kedua, kemesraan sentiasa wujud kerana ada sifat bertoleransi. Dan yang terakhir, kita dapat bertukar-tukar pendapat tanpa mengira pangkat dan kedudukan. Dan tidak akan timbul rasa aku engkau. Itu antara hikmah beradab ketika berkomunikasi terhadap masyarakat.